Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdullah daripada 2 BPSN PPJ1. Okey, hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan membentangkan tentang tugasan 3 dalam subjek Generik Wacana Penulisan 1092, iaitu tugasan analisis jenis wacana dan juga gaya penulisan dengan di dalam novel bahasa Melayu, dan kami memilih novel Songket Berbenang Emas. Okey, tajuk novel kami adalah Songket Berbenang Emas, hasil karya Khairuddin Aib. Identiti buku ini. Novel yang dipilih ini berjudul Songket Berbenang Emas, hasil karya Khairuddin bin Aib dan disunting oleh Syah Rizal Azwan bin Ghazali. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2015. Okey, dalam pembentangan ini kami akan membincangkan dan memberi penerangan tentang maksud wacana, jenis-jenis wacana dan juga gaya penulisan. Jenis wacana ada 4, iaitu deskriptif, naratif, argumentatif dan juga persuasif. Okey, maksud wacana. Maksud wacana menurut Asma Haji Omar 1982 menegaskan bahawa wacana ialah satu unit bahasa yang melebihi batas ayat yang di dalamnya memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen cerita, dialog siri, iaitu buku cerita dan sebagainya. Jenis-jenis wacana tulisan. Yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif adalah menggambarkan sesuatu secara jelas dan terperinci sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, membaca atau menyatakan mengetahui hal yang dihuraikan. Yang kedua adalah naratif. Naratif merupakan penulisan yang menceritakan sesuatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh seseorang. Penulisan ini juga memfokuskan kepada sesuatu peristiwa tertentu seperti pengalaman yang dialami oleh seseorang. Yang ketiga adalah argumentatif. Argumentatif adalah mempengaruhi pembaca agar dapat menerima idea atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Okey, yang keempat adalah persuasif. Persuasif adalah merupakan ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulis. Jenis wacana dalam novel yang kami pilih ini terdapat dua jenis wacana, iaitu wacana deskriptif dan juga naratif. Mengapa dikatakan novel Songket Berbenang Emas ini mempunyai wacana berbentuk deskriptif? Oleh kerana penceritaan di dalam novel ini diinterpretasikan dengan jelas, terperinci sehingga mampu untuk membuatkan pembaca merasai kejadian yang ingin disampaikan oleh penulis, yang mana membuatkan seolah-olah pembaca dapat terbayang akan situasi yang diceritakan kerana diceritakan dengan begitu jelas. Okey, contoh-contoh kejadian yang dikarang oleh pengarang yang mampu untuk membuatkan pembaca seolah-olah dapat walaupun dengan membaca sepintas lalu novel tersebut, tapi pembaca dapat membayangkan apa yang terjadi dan juga apa yang disampaikan oleh pengarang adalah contoh kejadiannya adalah pengarang ingin menceritakan detik-detik Dahlia menyelamatkan nyawa Said. Dahlia terjun ke perut sungai, dia meraba-raba untuk mencari Said. Namun, air yang pekat dengan sampah sarap menyebabkan pandangannya di dalam sungai itu begitu gelap. Dahlia timbul ke permukaan untuk mengambil nafas dan menyelam semula. Walaupun tenaganya tidak seberapa, akan tetapi yang difikirkannya hanyalah Said yang perlu diselamatkan. Di sini kita dapat lihat betapa dalam dan juga terperincinya bagaimana pengarang menceritakan dan menggambarkan detik-detik seorang wanita yang bertungkuh lumus untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang lemas di dalam sungai. Walaupun usahanya itu di akhirnya tidak berjaya untuk menyelamatkan Said, namun pengarang dapat menunjukkan dan mengeluarkan nilai-nilai murni yang tinggi melalui peristiwa ini dengan menunjukkan betapa
gagahnya dan kuatnya semangat seorang wanita yang hanya memikirkan untuk menyelamatkan seorang budak lelaki tanpa menyelamatkan seorang budak lelaki tanpa berfikir panjang. Dia hanya terus terjun ke dalam perut sungai tanpa menunggu bantuan. Apa yang diceritakan di sini dilihat jelas dan juga dapat memberikan penghayatan kepada pembaca, yang mana jika pembaca membaca peristiwa ini, ia sekaligus dapat membuatkan pembaca membayangkan peristiwa yang terjadi ini. Okey, contoh peristiwa yang kedua adalah saat peristiwa ingin menggambarkan terdetiknya titik-titik keinsafan di lubuk hati Nek Kiah, iaitu Nek Kiah memejamkan mata mengenangkan kata-kata anaknya yang mana Nek Kiah merasakan kata-kata itu sungguh memukul hatinya. Siapakah mereka? Siapakah cucuku? Di manakah cucu-cucuku yang lain yang lebih ku sayangi? Mengapa cucu-cucuku yang ini mendekatiku? Rasa kesal bersarang di benaknya. Dia mahu mengucapkan terima kasih tetapi berat, iaitu Nek Kiah membayangkan kata-kata cucu-cucunya yang lebih dia sayangi, yang mana cucu-cucu mengata, jika nenek sudah sembuh, baliklah ke rumah embung. Nenek tinggallah di sini dahulu, nanti Dahlia ada untuk temankan nenek. Kata-kata itu membuatkan Nek Kiah merasa pilu, yang mana sebenarnya cucunya yang dia tidak sayang dan juga dia tidak suka, itulah yang akhirnya menemankan dirinya. Di situlah kita dapat mengerti bahawa pengarang berjaya membuatkan dan mengeluarkan satu perasaan yang membuatkan apabila membaca peristiwa ini terus mendatangkan satu perasaan kepada pembaca yang dapat memberikan satu rasa kepada pembaca bahawa ini adalah detik-detik keinsafan, kerana dengan begitu jelas dan juga begitu terperincinya pengarang ini berjaya membuatkan dan mengeluarkan satu detik-detik yang membuatkan pembaca sendiri terasa dan juga mungkin boleh mendatangkan kesedihan kepada pembaca. Okey, seterusnya adalah mengapa dikatakan novel Songket Berbenang Emas ini mempunyai wacana jenis naratif? Novel ini dilihat mempunyai jenis wacana naratif adalah kerana pengarang menunjukkan jalan cerita yang dilihat, menunjukkan turutan kejadiannya. Naratif merupakan satu wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau suatu peristiwa sehingga tampak seolah-olahnya pembaca melihatnya benar atau mengalami peristiwa itu, menurut Kraft 2010. Yang dikatakan penghayatan seperti ini terdapat di dalam penceritaan novel ini disebabkan jalan cerita novel ini adalah berkaitan dengan kemasyarakatan. Justru ia membuatkan pembaca merasa dekat, membuatkan ia merasa dekat dengan pembaca kerana itu adalah peristiwa harian yang dilalui oleh setiap orang, iaitu berhadapan dengan masyarakat sekeliling. Jadi membuatkan daripada penceritaan yang dilakukan oleh pengarang, iaitu novel ini menekankan banyak isu-isu berkaitan dengan masyarakat. Jadi membuatkan tidak sukar untuk pembaca memahami peristiwa-peristiwa yang jadi di kalangan masyarakat ini kerana dia sudah sebati dengan kehidupan seharian kita. Contohnya, novel ini mempunyai turutan kejadian adalah di saat perjalanan sebuah keluarga yang mengalami masalah yang porak-poranda, tetapi di saat akhir cerita ini menunjukkan kebahagiaan keluarga Dahlia dapat kembali terjalin. Ini dilihat apabila apabila dahulunya keluarga Dahlia yang porak-poranda, Nek Kiah membenci Dahlia dan akhirnya di akhir cerita ini Nek Kiah sudah memaafkan Dahlia, ingin berbaik dengan Dahlia dan emaknya kembali sembuh dan menjadi keluarga mereka kembali menjadi satu keluarga yang bahagia. Seterusnya dilihat adalah di saat Nek Kiah dahulunya membenci Dahlia, akan tetapi di akhir cerita ini yang mana Nek Kiah berasa malu akan Dahlia yang sanggup menjaga
Dan ketika yang sakit, yang mana Nek Kiah menyatakan, aku malu dengan anak engkau. Baiknya dia, aku malu. Ini adalah perasaan yang jauh. Nek Kiah rasa jauh di sudut hatinya. Kerana dia malu akan Dahlia yang mana seorang cucunya dia benci, yang dia kata tentang perkara-perkara yang tidak elok akan Dahlia, tetapi cucu itulah yang menjaganya ketika yang sakit, yang terlantar di hospital. Dan kini Nek Kiah berkata, dia sudah mengetahui yang mana Intan, yang mana Berlian, yang mana yang patut dia kasihi, yang mana patut ia hargai. Seterusnya, novel ini juga turut menyatakan satu peristiwa yang berturutan yang menentukan sikap masyarakat yang pada asalnya berpecah belah, akan tetapi di akhirnya bersatu hati, di mana mereka bekerjasama membantu membina semula rumah embung yang musnah di badai banjir. Hasil dari ucapan yang disampaikan oleh Haji Sulaiman ketika perasmian jambatan baharu di kampung itu. Ini berlaku apabila Haji Sulaiman datang dan membuat ucapan ketika perasmian jambatan baru yang runtuh akibat banjir itu. Dia menyentuh agar supaya semua penduduk kampung berganding bahu dan hidup dengan saling bekerjasama. Dengan berkat daripada ucapan yang disampaikan oleh Haji Sulaiman ini, membuatkan masyarakat kampung itu berubah dan membuatkan mereka menjadi bersatu hati dan bekerjasama banting tulang untuk membina semula rumah embung yang musnah akibat di badai banjir. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya untuk menyambung. Selepas itu, penggunaan bahasa formal ini adalah salah satu gaya penulisan yang ada di dalam novel ini, iaitu novel Songket Berbenang Emas, di mana saya mengkaji novel ini menggunakan banyak bahasa formal ataupun bahasa baku untuk memudahkan pembaca novel ini memahami apa yang disampaikan oleh penulis tersebut. Terlebih dahulu, definisi ataupun maksud bahasa formal ini adalah bahasa baku, di mana bahasa baku ini berasal dari zaman nenek moyang kita lagi, di mana mereka menggunakan bahasa baku ini untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, bahasa baku ini adalah bahasa Melayu asal yang sudah lama lagi wujud dalam Malaysia ini. Okey, bagi memahami lagi ataupun mengukuhkan lagi pemahaman anda tentang bahasa formal ini. Okay. Penggunaan bahasa formal ini adalah digunakan untuk bahasa rasmi, di mana setiap masyarakat di Malaysia ini menggunakan bahasa formal ini, iaitu bahasa baku ini sebagai bahasa utama mereka dalam kehidupan seharian. Okey, kerana apa ia adalah salah satu bahasa rasmi di dalam Malaysia ini? Kerana ia bebas daripada unsur selanga. Unsur selanga ni slang. Lebih mudah lagi kita sebut slang. Dan dia bebas daripada bahasa kasar, bahasa kasar, bahasa halus, dan lebih mudah memahami lagi, dia bebas daripada lorat. Okey, kita tahu bahawa negara kita ni mempunyai banyak lorat mengikut negeri masing-masing. Oleh itu, kita menggunakan bahasa formal ini untuk memudahkan lagi apa yang dibicarakan ataupun apa yang disuarakan dari orang dari negeri lain, apa semua, untuk memahami lagi ataupun untuk melancarkan lagi komunikasi kita dengan orang tersebut. Okey, sebagai contoh, ada seorang pelajar ni dari Kelantan. Dia mengajak saya untuk pergi ke masjid pada hari esok. Lalu berkata macam ni, "Meh, mau nak pergi sojek kau esok?" Saya pun pura-pura faham. Lalu berkata, boleh, saya ikut je. Lepas tu, lepas 2-3 minit tu, saya pergi kat dia balik. Lalu berkata, saya tak faham apa yang dia cakap tadi. Saya tak sedih. Lepas tu dah menimbulkan kontroversi antara saya dengan dia dah. Dan dia cuba menerangkan balik apa yang dia cakap tadi. Dia cakap macam ni, "Man, saya ajak kamu pergi ke masjid pada hari esok." So, dia menggunakan bahasa baku ni untuk memudahkan lagi ataupun meningkatkan lagi pemahaman saya terhadap dia. Itu adalah salah satu fungsi di mana bahasa baku ni ataupun bahasa formal ni adalah cara penyelesaian untuk memahami
untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Itulah. Okey, saya akan memberikan salah satu ayat ataupun salah satu contoh di mana ayat dalam novel itu menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Az-Zahari mengangguk. Dahlia mengetak bibir. Sewajarnya dia gembira mendengar pengakuan begitu. Tetapi tiba-tiba timbul perasaan malu. Dia akan berkahwin jika jodohnya sampai. Tetapi untuk belajar, kesempatan yang ada tidak akan datang lagi. Okey, ini pun adalah salah satu bahasa formal di mana dia tak menggunakan lorat ataupun dialek yang lain. Dia tak gunakan bahasa pasar, tak guna bahasa halus, dia tak guna bahasa pasar. Dia menggunakan bahasa asal bahasa Melayu. So, dia adalah salah satu bahasa baku ataupun bahasa formal. Okey. Okey. Selain daripada itu, perkembangan secara logik ini adalah salah satu gaya penulisan yang ada di dalam novel ini, iaitu novel Songket Berbenak Emas. Di mana perkembangan secara logik ni ada dua, iaitu koheren dan kohesif. Yang pertama sekali, koheren. Apa maksud koheren? Koheren adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Okey, sebagai contoh dua ayat ni, saya akan berikan dua ayat ni. Ayat yang pertama ialah Ali mengayuh basikal. Ayat yang kedua adalah Ali pergi ke kedai. Kalau kita gabungkan ayat-ayat ni, mungkin dia memahami lagi ataupun meningkatkan lagi pemahaman pembaca tentang ayat tersebut, tentang apa yang disampaikan oleh penulis. Okey, kalau kita gabungkan, Ali mengayuh basikal untuk pergi ke kedai. Kalau kita dapat ayat yang first, Ali mengayuh basikal, mungkin pembaca tu akan tertanya-tanya, dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Kalau contohnya kalau dia dapat ayat yang kedua saja, Ali pergi ke kedai, mungkin pembaca tu tertanya-tanya, dia naik apa? Macam tu. Lebih kurang macam tu. Okey, dalam isi yang kedua, iaitu dalam penulisan yang koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Okey, maksud dia di sini ayat tersebut dia mengandungi bukti dan contoh. Dia kenapa adanya bukti dan contoh ni, dia dapat menjelaskan lagi ayat tu apa yang nak disampaikan. Lebih kurang begitu. Okey, contoh ayat yang dalam novel ini adalah pada muka surat 17, di mana langkah Salihah terhenti. Dia tahu namanya dipanggil. Hal ini bermakna orang itu mengenalinya. Okey. Secara logiknya, kenapa Salihah itu terhenti? Mungkin ada orang panggil, mungkin kita nampak sesuatu, kan? Itu adalah logik lah. Itu adalah salah satu logik di mana Salihah itu berhenti. Okey. Lepas tu nama dia dipanggil. Okey, dia berhenti sebab nama dia dipanggil. Okey, nama dia dipanggil. Okey, kenapa nama dia dipanggil? Kenapa nama dia dipanggil? Sebab orang yang menjerit nama dia tu kenal Salihah ini. Okey, so dia ikut urutan logik tu. Kalau contoh kita tak kenal, kita mesti tak tahu nama dia. Lebih kurang gitu lah. Okey, yang ketiga pula, apa tu? Kohesif. Maksud kohesif pula merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, contoh di sini saya beri contoh Kalau kita nak buat sinopsis, mesti ada pertama, slide itu, di samping itu, seterusnya, terakhir sekali, kan? Okey, dia kata kat sini penanda yang sesuai, penanda wacana yang sesuai. Okey, sebagai pembuka sinopsis mesti tulis pertama, kan? Tiba-tiba ada sinopsis ni ditulis terakhir sekali. Sesuai ke tak? Tak, kan? Contoh dia macam itulah. Kalau tiba-tiba terakhir sekali, mungkin ia adalah salah satu kesalahan ataupun adalah salah satu bukan gaya penulisan perkembangan secara logik ini. Okey, yang terakhir sekali perkembangan secara logik ni. Okey, konsep kohesif pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki
kesepaduan secara padu dan utuh. Okey, ayat ni dia telah menggambarkan bahawa penanda wacana yang sesuai dan tepat adalah satu peranan yang agak penting untuk sesuatu ayat ataupun sesuatu karangan ni, di mana dia meningkatkan lagi pemahaman pembaca novel ni untuk memahami apa yang disampaikan oleh penulis tersebut. Contoh ayat dalam novel ini yang menggunakan penanda wacana ataupun yang mengandungi gaya penulisan ini adalah embung diam, tak kala itu tangisan anggerik bergema, Dahlia bergegas menuju ke arah Boyan di penjuru sebelah kiri, membongkok sedikit apabila melintasi tetamu yang ada. Anggerik diambil dari Boyan, dicicah dahi panas. Udara sejuk di luar, mengapa pula badannya panas? Mungkinkah demam? Dia mengacah-ngacah anggerik agar tangisan yang bergema berkurangan. Tetapi seperti yang siang tadi, tangisan cuma berhenti apabila anak itu tidur. Okey, di sini mempunyai banyak jugalah penanda wacana, iaitu tak kala itu, tetapi seperti siang tadi, dicicah dahi. Itu adalah salah satu penanda wacana di mana penanda wacana ni disusun dengan betul dan tepat bagi mengukuhkan ayat-ayat ataupun isi-isi tersirat dalam ayat ni, supaya pembaca novel ni faham apa yang disampaikan oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiman bin Muhammad Herudin, dan dalam video ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang gaya penulisan yang terdapat dalam novel Songket Berbenang Emas. Baiklah, ciri yang pertama ialah penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat jelas ni bertujuan untuk menarik perhatian dan menyiapkan sesuatu perkara ataupun penulisan itu lebih mudah difahami oleh pembaca. Penggunaan ayat pendek dapat membantu koheren, iaitu kesinambungan antara ayat-ayat dan isi-isi yang terdapat dalam penulisan, iaitu novel. Dan ayat-ayat yang panjang ni dia boleh membantu dalam konsep penulisan, iaitu kekuatan tarikan ayat itu sendiri. Penggunaan selanga ataupun akronim ada digunakan di dalam novel, tetapi sangatlah minimum. Kata singkatan yang standard bagi kata nama khas ada digunakan dalam novel Songket Berbenang Emas. Contohnya adalah SRP dan STPM. Secara umumnya semua mengetahui SRP dan STPM itu adalah suatu peperiksaan dan yang ada dalam Malaysia, dan ia adalah kata nama khas dan boleh digunakan dalam akronim. Antara cara untuk mendapatkan penulisan yang jelas ialah kekal dan fokus pada isi utama, serta kaitkan isi itu dengan perenggan-perenggan yang terdapat dalam penulisan. Maknanya kalau dalam novel ni bukan perenggan lah, maknanya bab, antara bab-bab tu ada kesinambungan, dan kita perlu ikut turutan ataupun flow penceritaan supaya ia lebih menarik dan mudah difahami. Sebagai contoh, binaan plot bagi novel ni sangatlah menarik disebabkan terdapat konflik-konflik yang menarik dan juga permulaan dan peleraian yang berkait antara penulisan tersebut. Contoh konflik yang terdapat dalam novel ni ialah apabila Dahlia berhasrat untuk keluar daripada asrama untuk menjaga adik-adiknya. Ini sedikit sebanyak menarik minat dan menaikkan lagi penceritaan novel ini, dan ini akan menarik minat pembaca untuk membaca buku tersebut sehingga habis. Seterusnya adalah ciri yang kedua, iaitu penulisan secara objektif. Secara umumnya penulisan secara objektif ni terdapat dalam penulisan akademik, dan dalam novel ini ada sedikit penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ni mempunyai laras bahasa yang tersendiri dan disampaikan untuk tujuan menyampaikan ilmu secara objektif. Novel ni adalah penceritaan ataupun cerita secara fiksyen ataupun rekaan daripada penulis. Jadi susah untuk kita menjumpai penulisan secara objektif dalam novel ini. Penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandung nilai emotif atau bersifat ambiguity, iaitu kesamaran. Dalam novel,
kebiasaannya mengandungi nilai-nilai emotif, iaitu nilai emosi yang seperti nilai sifat empati, simpati yang ada dalam diri watak-watak dalam novel, dan bersifat ambiguity. Ambiguity ini kesamaran, sama ada, iaitu apabila suatu isu atau penceritaan itu menimbulkan kesamaran, iaitu jalan penyelesaian dia, penceritaan seterusnya, dan ini akan menyebabkan pembaca bersifat inquiry untuk mengetahui apa selepas itu, dan dia menarik minat untuk membaca. Menekankan perkara serius, konkret dan mantap. Dalam penulisan secara objektif ni, dia menekankan perkara yang serius, konkret dan mantap, iaitu perkara yang ada sumber rujukan dan bukanlah sedekaan semata-mata. Tetapi dalam novel adalah penulisan berdasarkan kepada penilaian penulis itu. Pada pendapat saya, penulisan novel ini lebih kepada penulisan secara subjektif, iaitu menyampaikan maklumat berasaskan persepsi dan andaian seseorang. Maknanya penulisan secara subjektif ni adalah berdasarkan kepada pemikiran individu itu sendiri, tanpa ada sumber rujukan ataupun lebih senang untuk difahami sebagai rekaan individu itu sendiri. Maknanya apabila penulis menulis, dia tidak memerlukan sumber rujukan daripada luar seperti artikel sebagai sumber rujukan ataupun buku-buku lain. Dia lebih kepada penceritaan yang dibina sendiri, yang dikarang sendiri oleh penulis. Jadi pada pendapat saya, penulisan secara objektif ni tidak wujud dalam novel, kerana novel adalah lebih kepada penceritaan sendiri atau penulisan sendiri yang tidak memerlukan sumber-sumber rujukan sebagai penarik ataupun sebagai item yang mampu untuk mempengaruhi penulisan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Farhan bin Muhammad Syauruddin. Hari ini saya akan membentangkan mengenai iaitu novel Songket Berbenang Emas. Saya akan menerangkan mengenai gaya bahasa, iaitu langkah-langkah dalam penulisan. Yang pertama ialah pemilihan masalah dan topik penulisan. Pemilihan masalah novel ini adalah mengenai sebuah keluarga yang miskin yang perlu melalui cabaran hidup yang sangat sukar. Topik penulisan pula menceritakan mengenai seorang perempuan yang merupakan anak sulung yang bertanggungjawab dalam menjaga keluarganya yang serba kekurangan, malah perlu melalui pelbagai cabaran dan rintangan, bukan sahaja dalam pembelajaran, malah perlu menjalankan tanggungjawab sebagai anak sulung dalam membantu ibu bapa dalam kesusahan hidup. Novel ini mengisahkan kehidupan iaitu Dahlia, seorang murid yang cerdik dan disenangi oleh teman-temannya. Namun, Dahlia menghadapi masalah keluarga sehingga mengganggu tumpuannya terhadap peperiksaan STPM yang bakal didudukinya. Sebagai anak sulung, Dahlia terpaksa memberikan perhatian kepada adik-adiknya setelah pelbagai masalah melanda keluarganya. Ibunya, Saleha, dirawat di hospital Permai kerana mengalami masalah tekanan mental. Ayahnya dipatuk ular sehingga dimasukkan ke wad selama beberapa hari. Adik lelakinya pula terpengaruh dengan kawan-kawan sehingga tidak berminat untuk belajar. Situasi ini telah menyebabkan Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya. Tekanan hidup Dahlia semakin bertambah apabila hubungannya dengan Azhari dipandang serong oleh jirannya. Tindakan berani Dahlia terjun ke sungai untuk menyelamatkan Said tidak dihargai, malah dicemuh pula kerana gagal menyelamatkannya. Walau bagaimanapun, Dahlia tetap tabah menghadapi dugaan. Hadiah kesabarannya itu yang menghadapi pelbagai dugaan hidup, yang hadiah atas apa yang
ingin disampaikan oleh penulis mengenai novel ini? Mari saya terangkan. Penulis ingin menceritakan mengenai kisah seorang perempuan yang merupakan anak sulung kepada 5 adik-beradik. Nama watak tersebut ialah Dahlia yang merupakan harapan kepada keluarga tersebut. Dahlia merupakan seorang yang bakal menduduki STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Temenggung Ibrahim. Dia merupakan antara pelajar yang cemerlang dan menjadi harapan sekolah serta mendapat tawaran untuk sambung belajar ke Jepun. Apa yang menarik mengenai novel ini? Novel ini mempunyai jalan cerita yang dapat menarik minat pembaca dengan adanya pelbagai konflik dan menyebabkan pembaca tertanya-tanya apakah kesudahan cerita tersebut. Untuk seterusnya, saya akan menerangkan mengenai apakah nilai yang terdapat di dalam novel. Saya hanya akan menerangkan 2 sahaja nilai kerana terdapat pelbagai nilai yang terdapat dalam novel. Yang pertama ialah nilai kasih sayang. Kasih sayang anak terhadap ibu bapanya. Buktinya ialah Dahlia amat menyayangi ibunya walaupun ibunya menghidap penyakit kemurungan. Manakala ayahnya pula, Dahlia sanggup merawat ayahnya di hospital yang berlainan dengan ibunya, di mana apabila ayahnya dipatuk ular. Seterusnya ialah nilai kasih sayang kakak terhadap adik-adiknya. Contohnya, Dahlia sanggup keluar dari asrama semata-mata mahu menjaga adik-adiknya selepas ibu bapanya dimasukkan ke hospital. Nilai seterusnya yang terdapat di dalam novel tersebut ialah nilai pengorbanan. Dahlia sanggup berkorban demi menjaga adik-adiknya sewaktu emaknya dirawat di hospital. Dia juga sanggup ponteng kelas kerana ingin menguruskan adik-adiknya dan menjaga adiknya. Dahlia juga sanggup keluar dari asrama sedangkan hanya tinggal beberapa bulan sahaja sebelum menduduki SPM. Ini menunjukkan Dahlia sangat mementingkan keluarganya berbanding dengan kehidupan ataupun pembelajarannya. Dia sanggup buat apa sahaja untuk memastikan keluarganya dalam keadaan yang baik. Untuk kesalahan tata bahasa pula, di dalam novel ini dengan pemerhatian saya, dalam novel ini tiada sebarang kesalahan tata bahasa ataupun sebarang masalah teknikal. Jalan ceritanya juga sangat bagus kerana pembaca mudah untuk memahami isu-isu atau situasi yang terdapat dalam novel.